Okey, kita tengok berbalik kepada soalan. Okey. Soalan tadi. Sekejap. Kejap ya. Stop present. Okey, saya present. Kita screen lah. Okey, share. Okey, berbalik kepada soalan yang ini. Okey, kita lihat di sini. Okey, atau cara ini akan menjana jadual sifir darab. Masukkan nombor jadual sifir. Okey, ini adalah output yang akan muncul. Jadi, bila awak buat satu-satu atau cara, okey, pastikan atau cara awak sama macam yang ini. Okey, atau cara ini dia minta apa? Dia minta supaya kita keluarkan jadual sifir. Katakan, soalan dia masukkan nombor jadual sifir darab anda. Okey, kemudian awak tulis 6. Maka jadual sifir 6 akan muncul. Okey, kalau awak lihat di sini, awak nampak dalam gambar ni. Okey, tulisan warna biru ni, ini adalah tulisan yang telah diset oleh programmer. Okey, manakala 5 ni, nombor 5 ni, ini yang kita minta untuk user masukkan. Okey, yang lain semua adalah daripada pengatur cara. Okey, ini jawapan untuk aktiviti 3.10. Okey, mula kita minta print. Okey, kita print atur cara ini akan menjana jadual sifir darab. Okey, kita akan minta dia untuk tulis yang ini. Okey, perkataan yang ini kita minta untuk ditulis di sini atau cara ini. Okey, kemudian ini adalah variable. Okey, pemboleh ubah. Nombor ni ialah pemboleh ubah. Okey, jadi pemboleh ubah nom, okey, kita minta dia masukkan. Okey, contoh masukkan nombor jadual sifir darab anda. Jadi dia akan masukkan nombor, okey, dekat sini. Nanti kita akan bagi arahan untuk user masukkan. Okey, awak boleh tengok ini gambar 5. Kemudian print, okey, jadual sifir darab. Okey, kita keluarkan jadual sifir darab. Okey, nombor ni, Amirah, kakak diam. Okey, nombor ni, okey, kita panggil daripada input yang akan user masukkan. Okey, ni kan nom. Okey, kita akan panggil. Kemudian ialah apa? Okey, lepas tu kita dah belajar, okey, range. Okey, yang ini for I in range I, okey, comma 13. Okey, answer equal I kali no. Maksud dia dari range 1 hingga sebelum 13 kita paparkan jawapan. So daripada sini 1, bila 1 kita klik 1 kali apa? Nom. Okey, nombor yang user masukkan. Okey, kemudian 2 pula dia akan buat sampai sebelum 12. Setiap kali dia buat, lepas tu kita akan minta dia untuk print 1. Okey, kali dengan 6, jawapan dia berapa. Dia akan ulang semula proses yang ini, print yang ini sehinggalah okey, sebelum nombor 12. Awak boleh tengok dekat sini, jawapan sini. Okey, jawapan aktiviti 3.10. Okey, 1 jadual sifir darab for range I. Range 1 sampai sebelum 13. Okey, ini 12. Okey, kemudian dia minta dia akan kali answer 1 kali nom. Okey, kita tengok kat sini. Okey, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5. Setiap kali proses tu kita akan minta dia print. Okey, sebab macam mana dia boleh keluar banyak-banyak jawapan? Okey, sebab proses ini kita kira dalam for. Okey, kalau awak tengok di sini ada jarak ni. Okey, ini maksud dia, okey, indentation. Jadi untuk for, kita buat di sini dan dia akan baca, kita anggap kod segmen ni adalah di bawah for. Okey, kemudian kalau awak run, okey, kita run modul F5, okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Okey, dia keluar, masukkan nombor. Okey, kemudian katakan kita minta kita tulis 3. Okey, lepas tu kita tekan enter. So secara automatik dia akan keluar untuk save file 3. Okey, katakan lagi sekali awak run modul. Okey, apa? Contoh. Okey, 12. So dia akan keluar save file
12. Okey. Sebab kenapa dia keluar banyak? Sebab kita buat pin ni dekat dalam sini. Katakan kalau saya tukar ini, okey. Saya letak dia kat sini, nanti awak tengok apa hasil dia. Okey. Modul. Saya masukkan 5. Dia hanya keluar satu sahaja, 12 kali 5. Dia akan keluar jawapan yang terakhir sahaja, iaitu 12 yang ini. Okey, sebab itu kita perlu letak yang ini dekat sini. Baru dia akan keluarkan semua sekali. Okey. Okey, setakat ni jelas tak? Jelas. Jelas tak yang ini? Jelas ya? Ke ada soalan? Sesiapa ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Jelas? Okey. Okey, kalau tak ada soalan kita terus kepada cikgu nak tengok jawapan sekejap. Okey, boleh. Sekejap ya. Okey. Mana satu awak nak tengok? Okey, ini contoh. Ini contoh atau cara. Okey, ini jawapan. Okey, contoh atau cara ni dia sebagai panduan untuk awak. Terpulang kepada kita sebagai pengatur cara. Macam mana kita nak keluarkan output. Atau cara yang saya buat ni mungkin tak sama dengan awak. Okey, tapi selagi output dia sama, okey, itu tak ada masalah. Maksudnya awak berjaya untuk mencipta satu atur cara. Okey. Okey Ain, dah sudah ke? Ain dah? Okey. Okey, nanti contoh yang ini saya akan bagi dalam, saya akan share dalam grup. Okey, tapi awak kena buka dalam format Python lah, dalam komputer. Okey. Okey, next. Okey Ain, boleh ya saya sambung? Okey, next kita pergi kepada seterusnya. Okey, saya buat besar. Okey. Kita lihat gelung while. Okey. Gelung while, tajuk kita hari ini. Okey, apa maksud while? Dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Okey, untuk for, for kita ada jumlah bilangan berapa yang kita nak gunakan. Ataupun for kalau fungsi range kita ada kita kata syarat yang tertentu dan kita tahu bila atau cara tersebut akan berhenti. Tetapi untuk gelung while, okey, kita tidak tahu bila lelaran tersebut akan berhenti. Okey. So di sini, okey, awak boleh rujuk buku teks. Okey, contoh penggunaan while. Okey, saya bagi ini adalah atau cara dan ini adalah dia punya jawapan. Okey. Pemalas ID diisytiharkan sebagai 1, 2, 3. So ID, okey, equal 1, 2, 3. Okey. Dalam Python, okey, kalau awak lihat di sini ID ada apostrophe tu, yang 2 titik ni, ini bermaksud string. Okey, kalau dalam Python ini bermaksud string. Okey, jadi ID dia kita umpukkan. Apa maksud umpuk? Okey, umpuk adalah pemboleh ubah. Umpuk adalah kita dah bagi nilai kepada pemboleh ubah. Kalau tadi kita kalau tadi saya kata masukkan nombor untuk sifil, jadi user akan masukkan. Tapi untuk yang ini ID kita dah bagi nilai siap. Okey. Dan kemudian pemboleh ubah jawab diumpukkan dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Okey, jawab ini adalah pemboleh ubah. Tapi kita minta user untuk masukkan ID dia.
Yang ini, okey, ID equal 1, 2, 3 ni, okey, apa boleh ubah yang kita telah bagi nilai. Okey, kita sendiri, pengatur cara sendiri yang bagi nilai. Okey, so jawab input, masukkan nombor ID anda. Okey, kemudian struktur kawalan yang terlibat. Okey, Y. Okey, jawab not equal. Okey, 1, 2, 3. Okey, maksud dia selagi user menjawab tak sama dengan ID 1, 2, 3 ini, jadi kita akan suruh dia masukkan nombor ID. Okey. Else, okey, jika tidak, for I in range 3, print selamat datang. Okey, maksud dia kalau kata else, kalau betul, okey, yang dimasukkan ialah 1, 2, 3, dia akan print selamat datang sebanyak 3 kali. Okey, kita tengok sini contoh. Masukkan nombor ID anda 122. Okey, salah kan? Sepatutnya 123. Jadi dia akan minta masukkan nombor ID anda 123. Bila betul, dia akan tulis selamat datang, selamat datang, selamat datang. Okey, saya tengok sekejap kalau saya ada buat contoh untuk while ni. Salah apa ni ya? Contoh untuk while. Ada tak? Sekejap saya tengok. Kalau ada saya tunjuk dekat awak. Open. File open. SK. Okey, contoh while ni. Okey ni. Saya dah buat satu. Okey, kita tengok while. Jawapan yang sama. Okey, kemudian saya run modul. Ini tak cantik. Saya ketuk. Okey. Modul. Okey, ni kan. Okey, masukkan nombor ID anda. Saya masukkan 5. Okey, dia akan semua masukkan ID. Saya masukkan 6, dia suruh. Saya masuk 1, 1, 1. Dia akan minta awak untuk, dia akan terus minta awak untuk masukkan nilai sampailah awak dapat nilai yang betul. Okey, bila kita jumpa nilai yang betul 1, 2, 3, akhirnya barulah dia ucap selamat datang. Jadi untuk while ni, okey, untuk while yang ini, selagi okey jawab ni tak sama, kita jawab ni jawab, okey, tak sama dengan ID 1, 2, 3, maka selama itulah dia akan minta untuk kita masukkan ID. Okey, tak tahu bila akan berhenti. Kalau 1000 kali, 1000 kali lah. Kalau 1 juta kali, 1 juta kali lah. Sampai jumpa nombor 1, 2, 3. Okey, boleh ya setakat ni? Itu untuk Y. Okay. Okay. So, kita tengok seterusnya. Okay. Mengesan. Okay. Ini yang terakhir sekali. Mengesan dan membaiki ralat dan atur cara. Kita imbas mula. Saya tak sentuh untuk kesan ralat dalam carta alif. Okay. Sebab dalam carta alif, kita dah belajar. Kita dah tengok contoh. Okey, sebelum kita kesan ralat dalam atur cara, selalunya kita akan kesan ralat terlebih dahulu dalam carta alif. Okey, lepas carta alif kita tengok dah clear, kita akan cuba laksanakan dalam atur cara. Tetapi kadang-kadang kita lihat dalam atur cara tersebut kita nampak okey, betul. Tapi bila kita buat, dalam carta alif kita tengok kita punya penulisan carta alif betul. Okey. Dan kita terus buat dalam atur cara. Tetapi bila dalam atur cara barulah kita dapat kesan okey, ralat yang terdapat dalam atur cara kita. Okey, kita ulang semula. Okey, apa itu ralat? Okey, kita panggil sebagai perpijat ataupun bab. Okey, berpunca selalunya daripada kecuaian ataupun kesalahan pengatur cara. Okey, cara nak hapuskan kita akan buat penyah perpijatan ataupun kita panggil sebagai debugging. Okey, dan kita ada 3 jenis, okey, iaitu sintaks, logik dan juga masa larian. Ini sampai bila-bila pun awak akan jumpa, sampai form 3 awak akan jumpa kesan ralat. Sentiasa awak akan belajar bagaimana untuk kita membagi ralat. Okey. Okey, kita tengok dahulu di sini. Okey, macam mana kita nak kesan
Okey, macam mana kita nak kesan ralat kita? Sekejap Saya tutup sekejap sini. Saya nak pergi. Okey. Okey. Kalau awak lihat di sini, pekesanan ralat, cuba kena pasti ralat bagi atur cara di sebelah. Okey, ini adalah contoh ralat. Kalau awak lihat secara mata kasar, okey, ralat ni nampak seperti sempurna. Okey, bagi mereka yang tidak biasa dengan penulisan kod arahan, okey, awak susah untuk nampak kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ralat. Okey. So, sila lihat di sini. Okey, pengesanan ralat. Dan saya minta sesiapa yang boleh kesan. Okey. Okey, kita tengok satu persatu Sekejap. Kita tengok satu persatu. Saya nak jawapannya di sini. Okey, soalan yang pertama, Pin. Pengiraan komisen bagi program jualan amal. Ada tak ralat dekat sini? Ada kesalahan tak di sini? Itu awak tak nampak. Okey, buah input. Ada tak kesilapan? Okey, minuman input float. Biskut input float. Jom jualan equal buah plus minum plus biskut. Okey, ini semua adalah contoh ralat. Kita tengok. Okey, yang pertama. Okey, pin, biskut, jumlah. Okey, ni tak ada masalah. Ni betul. Okey. Okey, buah input float. Okey, ini awal-awal dah nampak. Okey, sepatutnya apa? Sepatutnya kita kena buat apa dia? Sepatutnya kita kena buat apa? Kita kena tukar. Okey. Float dan juga input. Kita kena tulis float. Float dahulu. Okey. Float ni di sini. Okey. Kemudian kita kena letak input di sini. Okey. Untuk atur cara yang ini, ketiga-tiga kod atur cara ini dah salah. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya kepada jumlah dan juga okey, jumlah equal buah tambah minum tambah biskut. Dia dah declare, okey, jumlah. Dia dah bagi prosesnya buah tambah minuman dan biskut. Okey, sekarang dia nak paparkan print. Okey, jumlah jualan sama dengan round. Okey, yang ini sebelah sini salah. Awak lihat di sini, okey, mesti ada underscore dekat sini. Tetapi yang ini dia tak bagi underscore. Dia buat jumlah. Yang ni awak tengok kat sini, ini. Okey, dan yang ini. Jadi yang ini dah salah. Okey. Kemudian if jumlah jualan, okey, greater than 800, print commission. Commission equal 0.08. Alif, okey, jom jualan. Alif ni apa maksud dia? Alif ni maksud dia if else. Okey, dalam Python kita ni else if. Okey, tapi dalam Python kod dia jadi alif. Kalau dalam atur cara yang biasa dia tetap kekal sebagai else if. Yang ini Python kita ringkaskan. Okey, jom jualan greater than 500. Okey, dan yang ini yang ini dia tertinggal 1. Okey, double code. Ni double code yang ini. Okey, so dia tertinggal double code di sini. Okey, kemudian kita tengok jumlah commission equal jumlah commission kali commission. Individu commission equal jumlah commission. Kemudian kita tengok print. Okey, jumlah commission sama dengan round. Okey. Belum. Kemudian print commission untuk setiap ahli round. Okey, yang ini tertinggal
Okey, tertinggal lagi satu bracket. Okey. Okey. Di sini sekejap. Okey, di sini kalau awak lihat di sini, mungkin awak bermasalah. Mungkin awak tanya saya macam mana cikgu boleh nampak dan sebagainya. Itu adalah keadaan biasa. Okey, sebab bagi mereka yang tidak biasa untuk tulis Python, okey, jadi awak akan kekok untuk kenal pasti awak punya error, awak punya kesalahan. Sebab itulah saya selalu minta awak untuk buat latihan amali dalam buku teks. Okey, latihan amali dalam buku teks. Okey, walaupun kadang-kadang awak tengok latihan tersebut cara macam mana nak buat, tetapi kita kadang-kadang tertinggal sinteks ataupun tertinggal beberapa atau cara yang sepatutnya kita masukkan. Jadi itu sebenarnya boleh bantu kita untuk kenal pasti jenis-jenis atau cara yang salah. Okey. So ini yang betul. Okey, atau cara yang betul yang telah saya betulkan. Okey, kita tengok kepada Python. Okey, kita open. Ni ASK. Okey. Kakak sana kakak. Latihan 3 poin berapa ni? 3.28 ni. Okey, latihan 3.28 contoh. Okey ni. Okey, ni contoh saya telah tuliskan. Kita lihat macam mana Python bantu kita untuk kenal pasti ralat yang terdapat dalam atur cara kita. So kita akan run modul F5. Okey, awal-awal sekali dah keluar syntax invalid, syntax error. Dia dah tunjuk dekat sini. Okey. Dia dah tunjukkan dekat line yang ini else. Okey, so kita klik OK dan kita tulis di sini. Kita tahu, jadi dekat sini kita tahu ada kesilapan. Dekat else ni ada kesilapan, jadi kita tambah. Okey, lepas tu awak kena save semula. Awak save, kemudian awak test balik. Okey, kemudian ada lagi invalid syntax. Okey, commission ni saya terbuat. Okey, individu commission, jumlah commission bahagi dengan berapa? Ada ke? Saya tertinggal sinteks. Okey, bahagi dengan 6. Ini sinteks saya. Okey, saya salah dekat sini. Okey, so saya save. Okey, dan modul unexpected. Unexpected EOF while passing ini selalunya memberitahu ialah kita tertinggal penutup. Ya ini. Kalau EOF tu selalunya inilah melibatkan kurungan. Kita tertinggal satu kurungan. Okey, so kita run. Kita save dulu. Kemudian kita run modul. Okey. Trace back. Okey. Yang ini adalah runtime error. Okey, kita tengok value error. Okey, file C user line 2. Line 2 ni maksud dia, okey, kita tengok line 1, line 2. Okey, kemudian dia dah bagi tahu, okey, value error couldn't convert string to float. Tak boleh convert string to float. Sebenarnya yang inilah. Okey, float input. Kita kena betulkan. Okey, sini float. Okey, baru kita boleh masuk input. Okey, save. Okey, kita run modul. Kita tengok, okey, kita buat. Satu dah betul. So kita test berapa? Masukkan jumlah. Okey, 50 katakan. Okey, kita enter. Dan dia akan kata kat sini jumlah minuman salah. Jadi kita tahulah dekat sini salah. Kita betulkan. Okey, float. Input. Okey, ini float. Kemudian input. Okey, Ctrl S. Okey, kemudian kita run. Okey, run modul.
Okey, tak cantik ni. Saya pangkah dulu. Okey. Okey, di sini kita masukkan jumlah komisen 200 katakan. Minuman 600. Okey. Masukkan jumlah biskut berapa? Okey, 500. So bila kita enter, okey ada kesilapan. Kita tengok dekat line 7. Mana line 7? Jumlah jualan. Okey, Ron. Okey, kita tak betulkan di sini. Okey, sebab dia tak kenal. Dia kata name area nama jum jualan is not defined. Maksud not defined, kita tak istihalkan jum jualan ni. Itu maksud not defined. Jadi kita kena istihalkan. Okey, kita tengok sebenarnya kita dah istihalkan. Tapi kita tertinggal underscore. Jadi kita save. Okey. Kemudian kita run modul. Okey, 300 contoh 2. Okey, 50. Maka keluarlah jawapan yang sebenar. Okey? Boleh setakat ni? Faham ke? Laju sangat ke? Kurang faham ke? Okey tak setakat ni? Okey. Ya, okey. So kalau ada komputer, itu awak sangat ada advantage untuk laksanakan atau cara yang ini. Saya baru tahu Nick Fahmisha dia tak ada komputer. Jadi dia gunakan kita kata menjawab guna dia punya logik sahaja. Tu bagus. Okey, walaupun tak ada komputer tapi Nick cuba untuk buat dan saya check. Okey, sebelum ni okey, minggu lepas punya latihan okey ada error daripada fungsi range tetapi Nick konsep dah ada. Jadi sebab itu no excuse. Awak tak boleh kata awak tak faham. Awak tak faham sebab awak tak mulakan. Kalau awak stuck, awak bertanya. Tak boleh bertanya sampai bila-bila awak takkan tahu. Okey? Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, untuk 3.28. Okey, seterusnya mana tadi? Okey, seterusnya kita pergi kepada dan habis dah ni. Okey. Atau cara melibatkan pelbagai struktur kawalan. Okey, jenis-jenis kawalan. Yang ini slide, saya buka slide. Okey. Okey, kita dah belajar jujukan. Okey, jujukan ni maksudnya jenis-jenis struktur kawalan jujukan ni yang tak melibatkan pilihan. Okey, jujukan ni dia straight sahaja ada kita minta mula, kemudian input, proses, output dan juga tamat. Itu jujukan. Okey, pilihan bersarang awak belajar tingkatan 2. Okey, pilihan dan ulangan awak belajar tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Okey, atau cara yang dinamik atau cara yang menarik selalunya melibatkan semua jenis atau cara ini. Bukannya yang sangat ringkas. Okey, kita tengok okey atau cara melibatkan pelbagai struktur kawalan. Okey, dalam keadaan sebenar, okey, kod atau cara perlu lebih dinamik dan kompleks. Okey, dan boleh lakukan pelbagai fungsi seperti isihan. Tahu isihan? Isihan ni maksudnya kita boleh asingkan. Kita nak asingkan daripada besar ke kecil ataupun kita nak asingkan daripada alfabet capital letter, okay, A to Z, Z to A dan sebagainya. Okey, pemilihan, kita nak pilih mana nombor yang lebih besar, mana output yang lebih baik, kawalan akses. Okey, kawalan akses selalunya menggunakan internet ataupun boleh diakses oleh semua dan sebagainya. Okey, tujuan penggunaan atau cara struktur kawalan yang banyak, okey, dia untuk hasilkan satu atau cara yang boleh dan berupaya melakukan pelbagai fungsi menarik dan seronok digunakan oleh
pengguna. Okey, atau cara yang mempunyai fungsi terhad berkemungkinan tidak akan menarik minat pengguna. Okey, contoh yang paling mudah ialah kalkulator biasa dan juga kalkulator saintifik. Okey, ini dan juga ini. Okey, awak belajar tingkatan 2, awak banyak menggunakan kalkulator saintifik. Okey, jadi kalau awak guna kalkulator biasa, dia akan sukarkan awak untuk buat atau cara matematik yang lebih kompleks. Okey, samalah juga kita kata dengan atau cara yang simple, yang mudah. Dia akan buat pengguna cepat bosan. Okey, contoh paling mudah ialah game. Okey, game. Pelajar lelaki dia suka game macam mana? Game PUBG, game saya tak tahu sangatlah jenis-jenis game. Okey, jadi bila game tu, bila awak tengok game, awak akan lebih suka game yang boleh awak membeli, game yang boleh pilih awak punya enemy dan sebagainya. Game-game ni semua pun kita buat daripada atur cara, dan atur cara dia sangat kompleks. Okey, macam dia akan ada atur cara untuk membeli, dia akan ada atur cara kalau awak kalah apa akan jadi, itu berapa kali pusingan, macam mana awak nak pilih awak punya pesaing dan sebagainya. Jadi bila awak pilih game, awak akan pilih game yang awak suka, awak akan pilih game yang lebih seronok. Selalunya game yang mudah-mudah. Contoh game adalah game yang kita buat untuk kanak-kanak, takkan menarik minat untuk orang dewasa. Itu sebagai contoh. Sebab itu atur cara perlu dinamik dan kompleks. Dan jangan terkejut kalau awak dah pandai, awak pandai guna Python, awak juga mampu untuk membina sebuah atur cara ataupun membina game menggunakan Python. Python boleh guna Scratch, pun boleh. Dan seterusnya kita lihat. Ini adalah permainan menekan nombor. Ini contoh sahaja. Saya tak nak lihat kepada contoh permainan. Saya nak lihat kepada penggunaan struktur kawalan. Kalau awak lihat di sini, kita guna while, teka. Ini untuk while. Kemudian ada if. Ini 1, 2, 3. Ini untuk if. Dan akhir sekali ada for. Jadi dekat sini kita guna 3 jenis struktur kawalan. Struktur kawalan while. Struktur kawalan pilihan, pelbagai pilihan. Dan struktur kawalan for. Kalau awak lihat di sini, ini kan, indentation. Ini kita panggil sebagai indent, perenggan. Ini. Untuk for, dia akan baca sampai sini. Ini dia punya program. Jadi dia akan laksanakan for yang ini. Untuk if, dia akan baca daripada sini sehingga sini. Dan untuk while, dia akan baca daripada sini sampai sini. Jadi dalam Python, indentation, ni yang kita panggil indent ni indent. Yang ini, indentation ni penting. Awak tak boleh suka-suka tulis semua dekat tepi, tak boleh. Kalau awak tulis semua dekat tepi, jadi dia akan confuse. Yang macam while ni dia akan confuse. Dia akan baca semua. Jadi atur cara awak akan jadi salah. Jadi sebab itu indentation biasakan bila for, awak akan for dia akan baca dekat sini. Kalau kata, sebab itu bila kita tulis for ni dalam komputer, kita tulis, lepas kita tulis titik bertindih 2 ni, automatik dia akan pergi ke tengah. Kalau kita kata dah selesai untuk atur cara for, baru kita akan backspace, kita pergi ke sebelah sini atau sebelah sini. Jadi ini adalah contoh untuk atur cara menggunakan pelbagai jenis struktur kawalan. While teka, kita tengok teka rahsia equal 49. Teka dia punya boolean ialah true. While teka, nombor sama dengan dia suruh teka. Nombor sama dengan input, masukkan nombor tekaan anda. Jika rahsia,
Okey, rahsia 49 ni sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, dia akan print syabas 5 kali. Kalau tidak, okey, teka jadi false, salah. Okey, if. Dan jika, okey, yang ini if, jika sama. Kemudian kita tengok else, if. Okey, rahsia lebih kecil daripada nombor. Kita akan bagi tahu nombor tekanan lebih besar daripada nombor rahsia. Okey, jika else, yang ini kita akan bagi tahu, kita bagi hint dekat dia, nombor tekanan yang kita tulis lebih kecil daripada nombor rahsia. Nanti dulu. Okey. Akhir sekali else, okey print. Okey, terima kasih kerana menyelesaikan permainan nombor ini. Okey, ini adalah contoh atau cara yang melibatkan pelbagai jenis struktur kawalan. Okey, ini contohnya. Okey, contoh jawapan, contoh input, masukkan permainan, okey, masukkan nombor tekaan, dia akan bagi tahu. Dan kalau betul ada syabas. Okey. Kakak jangan macam ni. Okey. Setakat ni boleh tak? Boleh. Faham Ada soalan tak? Okey, setakat ni ada soalan tak? Apa? Setakat ni ada soalan tak kelas? Tak. Tak ada. Wan tak ada. Faham tak? Faham tak? Faham. Ha? Faham cikgu. Faham. I nak tengok. Okey. Okey. So, akhir sekali. Okey, ini adalah jawapan awak. Latihan awak. Okey. Amali komputer 3.6. Ni awak cuba buat. Kemudian ada aktiviti 3.11 muka surat 165. Cuba tengok buku teks. Okey, ini untuk jawab soalan aktiviti 3.11 muka surat 165. Okey, sila tengok buku teks muka surat 165. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan input, proses dan bilangan struktur kawalan yang terlibat. Okey, yang ini awak kena carilah input dia apa. Okey, berapa jenis-jenis input, lepas tu proses dia tentang apa. Proses tu maksudnya formula. Okey, dan bilangan struktur kawalan. Ada berapa jenis bilangan struktur kawalan. Kemudian B, lukis carta alif. Awak perlu lukis carta alif. Dan akhir sekali, okey, awak kena bina satu atur cara. Okey kelas, bila awak buat atur cara, saya lebih suka kalau awak salah. Maksudnya awak salah bina atur cara. Okey, bagi yang ada komputer laptop, tak apa awak salah. Bila awak buat banyak error dan sebagainya, itu adalah proses pembelajaran. Kalau awak buat atur cara awak tu semua betul, jadi dekat situ awak susah untuk belajar, awak susah untuk kena pasti yang mana satu syntax error, yang mana satu logic error, yang mana satu syntax, logic, mana satu runtime error. Jadi bila awak buat amali komputer, tak ada masalah untuk awak salah, tak ada masalah untuk awak pening kepala. Kenapa tak jumpa error? Okey, itu adalah keadaan yang biasa. Bila awak susah nak jumpa error, awak dah cuba satu-satu, awak susah nak jumpa error sebab kadang-kadang mata kita ni tak nampak. Kita rasa betul, fikiran kita rasa betul tetapi ada salah. Itu adalah proses pembelajaran yang sangat bagus. Sebab, okey, bila awak jumpa keadaan yang sama macam tu, okey, lama-lama otak awak secara tak langsung, okey, dia dah simpan dalam kepala. Okey, kalau salah macam ni, okey, errornya mesti di sini. Kalau salah macam ni, errornya mesti di sini. Okey, sebab itu bila kita belajar komputer, okey, itu adalah keadaan biasa bila awak tak tidur malam. Sebelum ni awak tak tidur malam sebab main game kan, kalau yang lelaki. Okey, yang ni kalau awak belajar komputer itu keadaan biasa, awak tak tidur malam untuk bina satu atur cara.
Bila awak tak tidur malam tu, itu adalah proses yang sangat berjaya sebenarnya untuk awak mahir dalam penulisan atur cara. Okey. Dan bila awak berjaya untuk laksanakan satu atur cara, okey, itu kepuasan atas diri awak. Okey, saya pernah mengalaminya. Okey, ini adalah atur cara yang simple. Tetapi awak sangat hebat sebab awak tingkatan 2 dah belajar atur cara. Okey, saya pernah rasa macam mana tak tidur malam. Okey, bangun-bangun terus nampak komputer. Okey, untuk laksanakan komputer. So, awak lagi boleh buat sebab awak dah terbiasa dengan penggunaan komputer. Even handphone pun dah banyak program. Okey. So, untuk yang ini, okey, sila buat aktiviti 3.11, kemudian praktis 3.2, muka surat 166 hingga 167. Okey, untuk praktis 166 hingga 167 ini optional. Okey, kenapa saya kata optional? Sebab jawapan dia ada dalam buku teks. Yang ini jawapan dia ada dalam buku teks, dekat belakang sekali. Awak akan jumpa muka surat berapa? Muka surat 187. Okey, untuk praktis 3.2, 166 hingga 167. Cuma, okey, kalau awak nak buat, awak nak tengok jawapan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau awak nak cuba buat awak punya atur cara sendiri, lepas tu baru awak nak tengok dekat jawapan pun lagi bagus. Sebab kadang-kadang, okey, awak buat atur cara berbeza, tapi output tetap sama. Okey. Okey, itu untuk praktis 3.2 muka surat 166 hingga 167. Okey. Selepas ini, okey ni, so yang ini amali komputer dengan aktiviti 3.11 saya harap sangat awak buat. Kalau tak tahu bukan jawapan, tak tahu macam mana nak buat, silalah bertanya kepada saya. Okey, untuk praktis 3.2 ini adalah optional. Okey, kalau seronok, awak boleh buat. Okey, untuk praktis, untuk biasakan awak dengan Python, seeloknya buat. Tapi terpulang. Sebab saya nak bagi awak soalan peperiksaan akhir tahun. Boleh Okey, yang ini kita habis. Okey, selamat mencuba. Okey, so kita akan pergi kepada soalan akhir tahun. Boleh tak jawab soalan akhir tahun? Soalan akhir tahun saya akan bagi bukan soalan yang Cikgu Syamila dan saya dah setkan. Okey, ini saya akan bagi untuk daripada sekolah lain. Okey, soalan merangkumi tingkatan 1 hingga tingkatan 2. Jadi secara tak langsung awak ulang kaji untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2. Nanti habis kelas saya akan bagi soalan. Saya akan bagi juga buku teks tingkatan 1. Okey, soft copy. Okey, open book. Awak boleh lihat, awak boleh tengok jawapan, cari jawapan. Okey. Dan sekiranya ada yang berminat, okey, nak tuition ASK daripada mula. Okey, tak kisah awak nak tuition ASK tingkatan 2 untuk topik tingkatan 2 sahaja bulan 12 ni. Okey, awak boleh PM saya akan setkan masa. Tak perlu bayar, ini untuk awak sahaja. Okey, sebab saya faham tuition ASK kat luar susah nak cari. Jadi untuk kelas awak, kalau nak saya boleh cuba usahakan. Cuma kalau tuition pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Kalau yang ke atas tu mungkin malam lah, tapi agak sukar lah sebab saya ada anak kan. Jadi 8 hingga 9 budak-budak tidur saya boleh ajar awak. Okey? Okey, setakat ni ada soalan? Nik Farisha, Wan Afiq, Emilia, Aida, Raihana hari ni. Okey, ada Darwisi ada soalan tak? Tak. Tak ada. Faham Darwis? Faham. Tak faham? Yang lain? Fazlul hantar latihan sekali je.
Yang lain ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita berakhir di sini. Okey, saya ucapkan terima kasih untuk awak. Okey, kehadiran 14 orang, alhamdulillah. Saya harap apa yang saya ajak awak sampai, cuma mungkin kekangannya ialah saya masuk Google Meet di hujung waktu. Okey. Tapi yang awal tu kita dah belajar dalam kelas. Okey, jadi sebab itu saya dengan Cikgu Syamila banyak bagi latihan dalam buku. Sebab kita kata konsepnya kita dah belajar dalam kelas. Cuma untuk topik terakhir ini, minggu lepas saya bagi YouTube. Okey, minggu ni kita Google Meet. Minggu depan kita akan jawab soalan yang akan saya bagi. Okey, kita akan bincang macam mana cara untuk menjawab soalan. Okey, setakat ini itu sahaja. Okey, kalau tak ada soalan, saya akhiri dengan Assalamualaikum. Okey, selamat maju jaya. Jangan berhenti belajar. Okey, untuk ASK sebab awak adalah tahun bertuah, ada COVID. So, COVID ni membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri masing-masing. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Okey, boleh beransur. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey, bye-bye. Baik cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Hello. Hello.